Calon UMNO paling muda dalam PRU 15. Di mana kita? Assalamualaikum dan selamat sejahtera semuanya. Allahu Akbar. Mendebarkan penuh debaran. Tinggal sehari lagi sebelum semua orang akan turun mengundi pada esoknya menjelang PRU 15. Dan pada hari ini saya juga terasa debarnya kerana berada di sebuah lokasi parlimen yang sebenarnya menjadi tumpuan juga kerana di sini mempertemukan 7 penjuru antara calon-calon yang juga hebat mewakili parti-parti, dan di sini yang lebih mendebarkan kerana di sini telah pun dimenangi oleh PKR sejak 3 penggal yang lalu. Dan pada kali ini yang lebih mendebarkan bila UMNO menamakan seorang calon muda yang sangat muda berusia 30 tahun. Di mana kita? Di P109 Parlimen Kapar. Jom kita bersama dengan calon BN iaitu Muhammad bin Nur Azman. Di mana? Di Kapar. Okey, telah pun dimukadimahkan. Allahu Akbar. Saya minta maaf tuan-tuan kalau saya mungkin terganggu dengan suara ni. Hari-hari ni Mat nak panggil Mat senang panggil Mat lah. Nak panggil Mat ke panggil Muhammad? Muhammad panjang. Nama panggil Nabi panggil Muhammad lah. Abang Mat kita lah. Okey lah, boleh lah. Boleh nama Nabi Muhammad, betul. Tapi kadang-kadang dia jadi macam tersasul. Okey lah, tak apa. Cuma saya minta maaf jika saya suara hari ni kurang baik. Dah masuk hari yang terakhir ni. Jadi kita memang hari-hari ni berjumpa sana sini daripada Perlis sampai ke selatan. Kami dah cover hampir semua negeri kecuali Pahang, Terengganu dan juga Kelantan. Tak sempat. Tapi hari ini kita memilih untuk bersama dengan bakal YB insyaAllah di Parlimen P109, Parlimen Kapar, iaitu parlimen yang saya kira agak unik, agak menarik kerana di sini untuk makluman anda semua, tadi pun telah pun diberitahu bahawa 3 penggal berturut-turut PKR merajai parlimen ini, dan juga agak menarik kerana pada PRU yang ke-14 kemenangan PKR bersaing rapat dengan PAS. Sedangkan BN di tempat yang ketiga dalam persaingan merebut PRU 14 Parlimen Kapar. Dan pada kali ini UMNO agak berani meletakkan muka baru. Muka baru, orang muda, jauh lagi muda dari saya. 14 tahun usianya, bawah saya 44. Tak jauh sangat. Jauh tu. 14 tahun tu saya dah form 2 dah. Baru beranak ni. Okey. So macam mana, sihat? Sihat alhamdulillah. Macam mana rasanya dah sampai ke last corner ni? Last lap sekarang ni satu pengalaman yang out of the ordinary lah bagi saya. Dan alhamdulillah dekat sini kita tengok, walaupun macam Azrul cakap tadi kubu kuat mereka, tapi kita dapat tengok angin perubahan tu. Angin perubahan tu dah mula di Parlimen Kapar ni. Dan berbaki satu hari saja lagi, kita berdoa lah, harap-harap angin perubahan tu berkekalan. Dia perubahan tu saya nampak, bukan saya nampak lah, saya dengari berlaku di semua tempat. Tapi itu kata orang BN. Memanglah BN kata dia meningkat. Tapi apakah yang dilihat sebagai meningkat tu di mana? Kenapa yang kata meningkat tu? Cara kempen kita kali ni lain sikit. Kita kurangkan lawatan-lawatan ke kubu-kubu kuat, dan kita lebihkan lawatan-lawatan ataupun turun padang ke sebelum ini dipanggil kawasan-kawasan hitam. Dan bila kita turun ke kawasan-kawasan hitam tu, dia punya sambutan tu lain daripada biasa. Sebab itulah kita menggunakan itu sebagai kita punya garis ukur, benchmark. Yang kita tengok kawasan-kawasan yang sebelum ni dikategorikan sebagai hitam, reception ni sangat baik. Kepada saya, kepada jentera parti yang berturun dengan saya, itulah yang saya rasa a very positive punya change. Ya. Tapi tuan-tuan, jika kita merujuk kepada result PRU yang ke-14, sebenarnya PKR menerusi Abdullah Sani menang cukup besar dengan majoriti 16,306. Agak besar. Dan sebenarnya Parlimen Kapar ni pun besar. Saya boleh cek figure Mak Datuk, dia punya pengundi dia. PRU 14 124,983. PRU 15 189,369, pertambahan 64,000. Betul. Saya pergi sebuah tempat, bertambah 20,000, 30,000 lah maksimum, ni 64,000. So dengan, tak apa, kita pergi figure ni lepas ni. Cuma merujuk kepada PRU yang ke-14. Kalau dilihat di sini kan, sebenarnya penguasaan PAS juga agak hebat di sini. So adakah Muhammad bersetuju bahawa persaingan kali ini bukan hanya dengan PKR, tapi juga dengan PN? I mean, naturally kita tengok BN, UMNO lah khususnya dengan PAS ni, kita kongsi the same vote bank lah. Jadi bila kita kongsi the same vote bank ni, mestinya persaingan tu akan jadi lebih sengit. Tapi apabila PAS ni bergabung dengan Bersatu, Bersatu untuk menjadikan PN, kita dapat tengok support kepada PAS tu kurang
Oh, kurang pula. kerana bersatu. Jadi kurang. Jadi kurang. Wow. Menarik figures ni. Sebab orang Okay. tak lupa. Orang tak lupa masa zaman Tan Sri Muhyiddin Yes. jadi Perdana Menteri, betapa susahnya kehidupan rakyat ketika itu. Dan itu sebenarnya melemahkan sedikit support kepada PAS. Khususnya di Parlimen Kapar ni lah. Di tempat-tempat lain saya rasa benda yang sama juga. Cuma di Parlimen Kapar ni nampak lebih ketara lah dia punya ketidakterimaan kepada bersatu itu. Lagi-lagi di Dun Selat Kelang, salah satu Selat dun Kelang. bawah Parlimen Kapar, yang sebelum ini, sekarang inilah disandang oleh Datuk Rashid Ashari. PKR. Tak, Rashid Ashari ni orang bersatu. Oh, Bersatu, yes. Orang Bersatu. Time tu dia tanding di bawah tiket PKR lah. Di Bendera bawah PKR. TKR, betul. Betul. Yes. Tapi dia di bawah Parti Bersatu. Betul. Dan keluhan dan rintihan yang kita dapat daripada penduduk-penduduk di Selat Kelang ni, kurang sikit servis di situ daripada wakil rakyat bersatu. Jadi apabila wakil rakyat yang mewakili bersatu ni tak perform, sedikit sebanyak rakyat boleh menilai lah macam mana parti itu sendiri. Sebab itulah saya rasa the support untuk PAS sekarang ni kurang sebab dia bersama dengan bersatu saja. Sebab itulah kurang. Ni first time saya jumpa dengan seorang calon yang membuat analisa sebaliknya. Tempat lain dia kata PAS dapat pengaruh kerana adanya bersatu. Sini lain pula jadinya. Lain. Oh, Betul. gitu Okey, tak apa. Okey, kita kembali kepada topik orang muda lah. Okey. Muhammad sebagai calon paling muda dalam UMNO. Paling muda tuan-tuan dalam UMNO, 30 tahun. Ada lagi muda tapi parti lain lah. Cuma bila Muhammad diletakkan menentang orang lama dan menentang seteru yang memang cukup hebat PKR ni, kemenangan besar. Apakah signifikan ataupun apakah yang Muhammad lihat potensi yang ada pada angka 30 tu untuk mencabar Abdullah Sani ni? Ini saya rasa sentiment across the board lah. Dalam in today's day and age, khususnya bila kita dah lepas PKP, orang dah dapat tengok yang mereka nak satu orang tu yang lebih muda, lebih bertenaga, yang boleh bekerja untuk dia orang. Kita panggil the sentiment terhadap yang lebih senior ni lah. Saya cakap tua, saya cakap senior. The old guards ni, dia tengok dia orang ni masih lagi berpolitik cara lama. So nak break away from that old school of politics tu mungkin agak susah bagi dia orang. Sedangkan yang muda ni, kita ni tak ada kepentingan peribadi, kita tak ada benda-benda lain yang boleh control kita. Sebab bila kita muda ni kita rebellious sikit. Ya. Kalau kita tak setuju, kita cakap tak setuju. Kalau dia orang suruh buat ni, kadang-kadang orang muda tak buat. Padahal dia... So, bila orang muda ni nak buat sesuatu, dia betul-betul akan buat. Macam saya sekarang ni, saya nak buat. Saya nak berkhidmat dekat kapal ni. I will do my best. Saya tak cakap yang mereka takkan berkhidmat. Cuma mungkin not as efficient as me, not as fast as me, not better than me. Itu saja. Saya perhati jugalah trend yang dibuat oleh PH dalam PRU 15 kali ni. Beberapa nama-nama yang pernah bertanding di bawah tiket PH pada PRU 14, ada yang digugurkan kerana tidak perform. Dan biasanya mereka mengekalkan nama yang perform. So adakah Abdullah Sani ni dikekalkan kerana performance ataupun kerana apa? Internally dalam politics PKR ni saya tak nak komen lah. Yes. Tapi daripada cerita-cerita yang kita dengar tu, mungkin di dalam camp-camp dalam PKR itu sendiri yang menyebabkan dia dicalonkan semula di Parlimen Kapar ini. Tapi again saya tak nak komen banyak sangat lah internally diorang. Tapi ini cerita-cerita yang saya dengar. Tapi bila mereka meletakkan satu keyakinan kepada Abdullah Sani, tidakkah ia sebenarnya satu persaingan yang kuat kerana mereka yakin dengan kemampuan Abdullah Sani untuk mengekalkan? Keyakinan daripada siapa tu? Mereka sendiri? Daripada PKR itu sendiri. Yes. Kita it's no secret lah. It's an open secret yang saya rasa dalam PKR ni ada perpecahan. Daripada kamp presiden dan juga kamp timbalan presiden. Yes. Jadi setentunya bila presiden itu nak meletakkan orang-orang dia dan dia tengok kat kapal ni mungkin tak ada orang-orang lain, sebab itulah dikekalkan Abdullah Sani. Jadi saya Tak ada orang lain kemungkinan di kapal ni. Ini satu kemungkinan. Okay, yang kita dengar-dengar saja. Ya, okey. Dan apabila Abdullah Sani letakkan itu, yang kita dengar-dengar pun adalah dalam PKR itu sendiri di bahagian-bahagian di cabang mereka lah. Di cabang mereka ada yang PM saya sendiri pun yang cakap susah bro untuk PKR menang bila ada pergolakan dalaman.
Ada So, maksudnya itu ada sendiri. rahsia dibocorkan mereka sendiri. Itu sendiri yang menunjukkan kat bawah ni, di cabang mereka, ada ketidakstabilan. Ya. So, itulah saya rasa macam itulah. Ya. Sebab, saya celah sikit. Sebab, apabila bubar saja Parlimen, sebenarnya Datuk Abdullah Sani, dia dah tulis panjang lebar dalam Facebook dia. Yang dia dah ready to say bye-bye kepada KAPA. Dia dah kata, saya tak tahu lagi sama ada saya akan dicalonkan ataupun tidak di Parlimen Sebelum KAPA lagi. ni. Yes. Sebelum Penamaan. selepas pembubaran Parlimen. Ya, okey. Sebelum penamaan calon lah. Dia dah tulis benda tu. Jadi kita dapat tengok sendirilah. At that time pun dia tak confident yang dia akan dicalonkan semula. Mungkin Menarik. ditukarkan ke tempat lain. Menarik ceritanya di sini. Ada kisah di sebalik kisah. Okey, alright. Tapi tak apa. Apa pun itu akan ditentukan pada 19 bulan. Tak apa. Kita cuma nak tahu situasi yang berlaku ketika ini. Dan sekarang ni, saya difahamkan menurut figures ada 64,000 pertambahan pengundi baru. Besar punya. Kapal ni rupanya dia ada 3 DUN, ada Meru, ada Sementar dan ada Selat Kelang. Yang ketika 2014 dibelangi semuanya oleh bendera PKR. Walaupun Selat Kelang tu bersatu tapi dia bawah bendera PKR ketika itu. Maksudnya pengaruh PKR ni kuat di semua DUN. Dan kita lihat sebenarnya DUN Selat Kelang yang paling rendah majoritinya. So, apakah strategi yang dibuat untuk merapati Meru yang dilihat sebagai kubu paling utuh oleh PKR? Meru ni dia unik sikit lah. Sebab dia ada komposisi di antara kampung-kampung tradisi. Dan di dalam kampung-kampung tradisi itu ada taman-taman perumahan dan sebagainya. Yes. Jadi dia ada mixture of orang-orang lama ataupun anak-anak Jati Meru dan juga orang luar. Tapi secara keseluruhannya, sentimen anak Jati Meru tu masih lagi kuat di DUN Meru ni. Okay. Ya. Even kalau di Bukit Kapar pun yang terdahulunya dalam Meru, Sini apa? Meru? sini Meru. Oh, Meru ni? Sini Meru. Oh, okay. Jadi sentimen anak Jati Meru itu sendiri memainkan satu peranan yang penting. Lagi-lagi dalam pemilihan calon lah. Dan apabila kita tengok calon-calon lain, mereka semua bukan daripada Meru, tapi bukan daripada Parlimen Kapar pun. Jadi memainkan sentimen yang penting. So itu strategi kita nombor 1. Strategi kita nombor 2, kita kali ni, saya lah secara peribadinya, bila nak bawa politik baru ni, saya tak nak bercerita buruk pun pasal orang lain bila saya berkempen. Dan saya bagi tahu jentera saya benda yang sama. Jangan cerita keburukan orang lain. Kita hanya cerita tentang kebaikan yang kita nak bawa kepada masyarakat. Dan apabila kita buat macam tu, kita bring this positive punya politics, rakyat terima benda tu. Sebab sekarang ni diorang dah tak nak macam dulu-dulu PRU14, PRU13 dan sebagainya. Cerita pasal benda-benda besar, pasal keburukan orang, tapi tak ada penyelesaian kepada masalah harian mereka. Betul. So apa yang kita nak bawa ni, inilah strategi dia. Untuk kita ubah pendekatan politik lama dan bawa pendekatan politik baru di Meru ini. Dan sebab tu saya dapat respons yang positif. Positive response. Meru sendiri. Di Meru sendiri. Meru sendiri. Tapi rata-ratanya di Sementar dan Selat Kelang juga benda yang sama. Cuma anak Jati Meru tu ditolak tepi lah. Sebab tak terpakai di Selat Kelang dan di Sementar. Betul. Kebetulan saya ni orang Meru, ayah saya orang Meru. Tapi mak saya, atuk saya belah mak saya, nenek saya orang Sungai Udang. Oh. So dia non Selat Kelang. Selat Kelang, okey. Saudara mara saya pula banyaknya di Sementar. Amboi. Jadi Kapar ni dah kira macam jadi kampung saya lah. Bukan saja di Meru. Dia boleh claim lah. Dia boleh claim mak saudara saya sana, bapak saya sana. Betul lah, boleh claim lah. Okay, alright. Sesuai untuk claim. Okay, baik. Tuan-tuan, untuk PRU kali ini, 7 penjuru mempertemukan BN Muhammad Nur Azman sendiri, pejuang Ustaz Haji Muhammad Patan Husin, warisan Datuk Seri Rahim PH Datuk Abdullah Sani sendiri, Parti Bangsa Malaysia Datuk Daroyah Betty Alwi, PN Dr. Halimah Ali dan seorang calon bebas Datuk Seri Sivalingam. Jom tengok figures ni kan. Kerusi Kelang ni, apa yang unik dia, apa yang menarik dia, apa yang sangat-sangat orang rebut ni. Sampaikan di sini warisan masuk, pejuang masuk, Parti Bangsa Malaysia pun masuk. Tempat lain saya nampak ada yang ada pejuang, tak ada warisan, tak ada PBM, ada pejuang, tak ada warisan, ada warisan, tak ada pejuang. Sini hampir semua parti dominan berkampung di bumi Kelang. Apa yang menarik Kelang ni? Di Parlimen Kapar ni macam-macam Kapar, ada. Kelang pula, Kapar, sorry. Di Parlimen Kapar ni Kapar. macam-macam ada. Yes. Tapi saya komen sedikit lah tentang kenapa mereka bertanding di Parlimen Kapar ni. PH dan PN tu sudah tentunya lah mereka akan bertanding. Yes.
Tapi Parti Bangsa Malaysia, Dr. Daroyah, antara orang kuat YB Zuraida, Yes. yang sekarang ni merupakan adun sementa. Jadi sudah tentunya dia akan bertanding di Parlimen Kapar. Ustaz Patan pula di bawah GTA, Gerakan Tanah Air, mewakili berjasa. Tentunya bila GTA nak masuk pilihan raya, dia akan pilih tempat-tempat yang komposisi Melayunya tinggi. Dan di Parlimen Kapar ni hampir 70%. 76%. No, dia 70%. Ya. 70%. 70%. Betul. So, tentunya GTA akan bertanding sebab komposisi Melayu tinggi berbandingkan kawasan-kawasan lain. Betul. Warisan pula, saya rasa benda yang sama. Warisan tak silap saya Datuk Seri Rahim. Ya. Okay. Saya tak kenal dia sebelum ni dan belum berjumpa dengan dia lagi. Tapi saya rasa kenapa Warisan bertanding di sini kerana di beberapa tempat dalam Parlimen Kapar ini ada komuniti-komuniti daripada Sabah yang telah menetap di sini. Dalam kita punya data, kita ada dalam 2,000 lebih. Ramai juga 2,000 lebih orang daripada Sabah yang telah berhijrah dan berpindah ke sini dan jadi penetap tetap lah di beralamat di sini. Kapar ni, beralamat di sini. Dah sekian lama dah. Jadi sebab itulah saya rasa Warisan bertanding. So bila kita ada kepelbagaian kat Parlimen Kapar ni, itulah yang ada sampai 7 penjuru. Tapi sebenarnya sepatutnya 8 penjuru. Tapi yang terakhir tu dia sampai pukul 10.15 masa penamaan calon. Parti Rakyat Malaysia. PRM. PRM ya. Yang merah kepala kepala kerbau kan. Yes. So sepatutnya 8 penjuru, sepatutnya lebih meriah. Tapi sebab dia terlambat jadi 7 penjuru. Okey, kemeriahan ini dan juga kemeriahan ini dia okeylah. Saya tak macam juga banyak juga kerusi yang 6 penjuru, 7 penjuru tapi kerana bebas. Tapi di sini saya lihat parti. So bila parti ni dari segi sokongan mereka ada tim mereka sendiri. Bebas ni kita boleh katakan agak stand alone. Tapi bila kata parti ni dia punya ni kan. So bila 6 parti yang dominan, parti-parti besar ni berada di sini, siapa yang ada kelebihan? Tentunya kalau dari segi jentera Barisan Nasional lah. Kita di Parlimen Kapar ni UMNO sahaja ada 30,000 ahli. Campur dengan MIC dan MCA kita ada lebih kurang hampir 40,000 ahli ataupun lebih. Dan tentunya bila ada perpecahan dari segi PKR, PBM dan sebagainya, itu telah melemahkan the amount of machinery that they have. Yes, okay. Jadi dia tak boleh nak meet up dengan kita punya number of jentera lah. Dan UMNO pula dah bertapak di Parlimen Kapar ni dah sekian lama. Sejak wujudnya Parlimen Kapar ini memang dah ada dah. Cawangan-cawangan kita dah memang tertubuh sekian lama. Dan sebenarnya BN ialah kuasa besar Kapar sejak dulu. Ya, betul. Sebelum PRU yang ke-12 dirampas oleh PKR. Betul. Sama-sama. Dan walaupun PRU 12 tu kita kalah sampailah PRU ke-14, tapi orang-orang yang menjadi ahli ni masih lagi kebanyakannya setia. Selepas kita buat pemutihan pun, post PRU ke-14, kita dapat tengok yang kita putihkan tu hanya about 10 to 15% saja. Bermakna kalau sebelum ni kita ada 50,000, sekarang ni kita ada 45,000. So kesetiaan jentera tu tak boleh ditandingi oleh mana-mana parti lain. Dan itulah yang menjadi asas kekuatan kita di Kapar inilah. Ya. Tapi sebenarnya kewujudan 5 parti lain selain daripada BN, adakah benda tu menggembirakan kempen BN ataupun sebaliknya? Dia memeriahkan kempen BN. Memeriah tu yes, tapi adakah ia menggembirakan? Kerana ada orang kata bila ada parti-parti lain, okey, undi pecah sana sini, so BN akan dapat kelebihan. Adakah ia menggembirakan ataupun sebaliknya? Saya tak rasa pertama sekali kita dah tahu daripada 189,000 tu kemungkinan besarnya dah made up their minds dah pun sebelum pembubaran parlimen. Jadi kita tolak tepi diorang lah. Yang atas pagar ni kita kategorikan sebab let's say lah 30 to 40%. Dan 30 to 40% ni bukanlah berpihak kepada Pakatan Harapan sahaja ke ataupun PN ke ataupun BN ke. Jadi bila kita turun on the ground untuk kita berkempen, atas pagar ni lebih cenderung kepada kita. Bukan sebab cenderung kepada kita bukan sebab kerana ada banyak sangat option, tapi kerana apa yang kita tawarkan tu jauh lebih baik daripada apa yang parti-parti lain tawarkan. Jadi soal perpecahan tu tak ada sangat lah bagi saya di Parlimen Kapar ni. Okey. Saya tak sure nak sebut sebagai bertuah atau malang. Kerana kebetulan dalam tempoh berkempen 2 kali banjir kilat berlaku di kawasan Kapar ni.
Malang ataupun bertuah. Kadang-kadang orang kata bertuah ini maksudnya nak tunjuk diri. Ataupun malang, alamak masa ni lah jadi. So, apakah yang Muhammad buat untuk memastikan ataupun untuk menunjukkan yang benar Muhammad memang ambil berat tentang isu yang berlaku di kawasan kapal. Selalu sangat saya tengok dekat saya punya bos saya. Bos saya dekat Meru ni. Kesian dia Ya, rumah di mak mana? dia dekat Meru kan, Apit? Ya. Dekat Meru. Oh. Dia kata dia setiap tahun dia sampai kata aku dah penat pindah duduk hotel. Baru ni dia kata rumah dia sampai parai pera. Dia kata Allah, tiap tahun jadi. Oh, di Taman Meru. Sri Puteri lah Taman kot. mana dia? Ya. Tapi area di sini lah, Meru Ya. lah. Dia kata jenuh, dia kata Allah Akbar. Tahun lepas dia dah Saya ambil. kena dah. ziarah kasih tu. Kena pergi rumah dekat sini ni. Tak apa. Apa yang dibuat untuk Yeah. untuk dalam ataupun tempoh yang berlaku ni. Dia setiap kali hujan sajalah. Setiap kali hujan saya, memang tentunya saya akan berdoa dan saya cakap, Allah, harap-harap tak banjir lah ni. Ya. Dan bukan sahaja sebab PRU kita ni turun padang. Dan banjir di Meru ni teruknya tahun lepas 2021. Dan bila 2021 tu banjir, kita dah memang on the ground dah pun. Dan kita bukannya cari mileage ke apa. Sebab bila kita turun tu, tak ada masa pun nak ambil gambar ke, nak ambil video ke. Tak Kita tunjuk just sangat bantu lah. je. Bantu je. Kita bantu, tengok-tengok, dah nak dekat tengah malam. To that extent lah. Yes. Sebab banyak sangat orang yang kita bantu, yang kita nak cuba bantu sampai tak terkejar ataupun tak terfikir pasal mileage ataupun sebagainya. Tapi cuma kebetulan, sebab kita dah selalu membantu orang, selalu turun on the ground untuk memberikan apa sahaja bantuan yang diperlukan. Bila berlaku banjir minggu lepas, kita dah ready lah. Kita dah Memang ready. dah biasa. Because kita Dah dah biasa. memang on standby mode at any time. Kita dah benda ada mengejutkan. Tak ada. Kita dah ada four wheel kita dah ada boat kita, jentera kita pun dah tahu apa nak buat. Dah memang orang yang selalu menolong orang. Dan tim kita ni bukan terdiri daripada ahli parti sahaja. Sukarelawan-sukarelawan. Yang memang dia tengok kita buat kerja-kerja ni dan dia orang nak bersama dengan kita. Sebab kita boleh coordinate dia orang macam mana nak pergi ke sini ke, nak pergi ke sana ke. Because sukarelawan ni sometimes dia tak ada access kepada certain information that we have. Jadi bila kita ada information tu and we are coordinated dalam kita punya gerak kerja, they willingly nak bantu kita. Tolak tepi politik dan just nak bantu saja. Sebab itulah bila banjir minggu lepas, we were the first ones to go down. Dah semalam lah kan? Semalam berlaku kan? Semalam pun berlaku. Okay. Semalam berlaku tapi banjir kilat. Yes. Banjir kilat. So malam semalam berlaku, hujan pukul 11:30. Ya. You know, pukul 1:30 pagi they are already on the ground untuk tengok dan pantau. Dah hantar tim lah, dah hantar tim lah. Yes. On the ground untuk hantar tim dan sebagainya. Dan itu bukannya dibuat ketika tempoh berkempen. Memang biasa dibuat. Memang dah biasa dibuat. Yes. Because this is what we have been doing all this while. Memang dah buat dah pun. Just that bila kita dah ada experience, we are well prepared lah. Okey, kebetulan soalan keluar lah. Isu banjir di kapal ni isu yang bak kata orang tu macam dah malah fikir dah. Hujan pasrah lah. Hujan pasrah. Apa yang boleh dibuat jika BN kembali merampas kapal? Okey. Isu ni. Saya dah sebut benda ni dah banyak kali dah. Yes. Okey. Sebab isu banjir dekat Meru ni dan di seluruh parlimen kapal ni bukanlah satu isu yang terlalu rumit. Dia hanya memerlukan beberapa perkara. Yang pertama, dia memerlukan political will untuk bawa penyelesaian yang betul-betul boleh menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Yang keduanya pula, ianya memerlukan koordinasi. Koordinasi bukan sahaja daripada agensi-agensi kerajaan, tapi perlu ada koordinasi di antara agensi kerajaan, wakil rakyat dan juga wakil-wakil penduduk. Supaya isu ini boleh diselesaikan secara bersama. Tak boleh work in silo dah on isu banjir ni. Kena adakan town hall. Kena dapatkan feedback daripada penduduk-penduduk. Apa isu dia kan? Oh iyalah, orang kampung ni kadang-kadang mungkin dia tak ada akses kepada info-info yang agensi kerajaan ada. Tapi diorang ni duduk di situ. Diorang tahu apa punca dia. Ya. Betul. So bila agensi kerajaan turun, agensi kerajaan tengok berjumpa dengan penduduk tu, diorang boleh work together. Orang kampung tu boleh bagi tahu, oh hari ni tersumbat sebenarnya ni. Jadi kalau you selenggara berjadual, tak ada masalah dah. So if you work together on issue ni, then tak ada masalah lah. Tapi yang aduan yang paling common sekali yang saya dapat, seluruh kapal yang saya turun ni, I'm not making this up, this is aduan daripada orang yang sampaikan kepada saya. Bila penduduk mengadukan isu itu kepada agensi A
dia akan kata, oh ni bukan bawah kita. Ni bawah agensi B. Oh, Jumpa tolak menolak. Tolak menolak. Tolak menolak. Macam Ah. ping-pong. So, rakyat lagi jadi marah. Yes. So, kalau seorang wakil rakyat tu boleh membuat kerja, melangkaui dia punya tugas hakiki dan mengkoordinasikan semua agensi-agensi yang terlibat, pihak-pihak berwajib dan cakap, look, saya tahu bukan bawah you, so must be under you. So, you have no reason kenapa you tak boleh buat. Kalau tak boleh buat, apa masalah dia? Dan dia akan kata, oh kita sebenarnya bawah kita lah, tapi kita tak ada peruntukan saja. Tugas wakil rakyat lah untuk dapatkan peruntukan. Betul. Pergilah panjat jumpa ketua pengarah ke ataupun menteri ke ataupun MB ke untuk dapatkan peruntukan tu, to fight for that peruntukan. So bila jadi benda tu, selesailah masalahnya nanti. Ya. So sebenarnya solusinya ada. Solusinya ada. Dan tidak rumit. Tak rumit. Itu antara yang solusi yang dikeluarkan oleh bakal YB jika menang. Tunggu dah lihat. InsyaAllah. Saya duk geram tengok. My boss duk kata, aku dah pening lah Azrul. My boss Hari Metro kata, pening. Kena pergi tengok tu. Nanti bagi tahu alamat Pergi dia. tengok tu. Dekat rumah ni, kat Meru ni. Okey lah. Apa nama, one thing. Mungkin last question lah. Kita ada lebih kurang penambahan pengundi yang ramai. Tapi kalau lihat kepada figures, almost lebih 55% pengundi berusia bawah 40-an. Dan ramai. Hampir lebih 20,000 pengundi muda berusia 25 tahun ke bawah yang first time voters. Betul. First time voters dan juga belia first time voters. Mereka ni tengah seronok nak mengundi ni. Yang mana yang lagi baki yang lain tu majoritinya memang tak nak mengundi pun. Tapi yang ini yang 25,000 ni, apakah strategi untuk mendekati mereka ni? Okey. Saya sebagai orang muda. Yes. Tentunya saya ni meletakkan agenda pembekasan orang muda ni sebagai an importance lah. Yes. Benda ni pun saya letak sebagai teras nombor 1 dalam manifesto saya. Number one, orang muda. Agenda pembekasan orang muda. Teras nombor 1. Orang muda atau orang muda lah. Orang muda. Orang muda. Okay. Tapi funny enough, saya pergi ke Tok Muda hari Sabtu ke Ahad lepas baru ni. Tok Muda? Di Kampung Tok Muda. Kampung Tok Muda, okay. Di Don Sementa. Okay. Masa tu kita buat santai anak muda, ada ikon pemotoran dan sebagainya. Ada orang datang kat saya. Dia cakap kat saya, bang, orang muda je faham orang muda. It's a sentiment. Betul lah. On the ground sekarang. Betul lah. Jadi bila kita ada that kepercayaan yang diberikan terhadap kita, tentunya saya nak buat yang terbaik lah. Dan saya ni juga ketua pemuda Barisan Nasional Kapar. Ya. So 4-5 tahun lepas ni kita dah memang jumpa orang muda, tanya apa masalah dan sebagainya. Dan masalah berbangkit ni adalah sebelum PKP, semasa PKP dan selepas PKP. Tapi satu problem ataupun dua problem yang mereka sering bangkitkan, which is nombor 1, ekonomi mereka sendiri. Dan nombor 2, diorang ni tak ada pusat-pusat rekreasi dekat Parlimen Kapar ni yang diorang boleh akses. Betul. Kalau nak kena pergi keluar, pergi Shah Alam ke, Puncak Alam ke dan sebagainya. Jadi saya tawarkan kepada mereka 2 solution kepada masalah mereka. Yang pertama, untuk ekonomi tu saya nak sediakan satu grant untuk membolehkan diorang ni untuk mulakan perniagaan ataupun menaik taraf perniagaan yang sedia ada. Yang keduanya pula, kita nak wujudkan hub-hub anak muda ni ataupun yang kita panggil Kapar Youth Hub untuk bolehkan mereka mendapat akses kepada tempat beriadah. Dan juga ada fungsi-fungsi lain di mana kita boleh bagi skilling, reskilling, upskilling, khidmat nasihat terhadap inisiatif-inisiatif kerajaan dan sebagainya. Dan ketiganya pula dari segi infrastruktur yang untuk diorang guna untuk pusat riadah dan pusat rekreasi. Kebetulan saya ni kerja di Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Khas Menteri KPKT sebelum ni. Jadi saya tahu macam mana untuk dapatkan peruntukan-peruntukan tertentu untuk membolehkan infrastruktur sukan dan rekreasi awam ini diturunkan ke Parlimen Kapar supaya ianya dapat memanfaatkan orang muda. So these 2 things lah yang menjadikan yang meresahkan orang muda sekarang ni. Yang meresahkan. Jadi bila saya jumpa diorang dan saya terangkan inilah tawaran saya kepada mereka, they're very happy. Diorang gembira. Nampak, okay, look, you can help us, nampaknya. Ni di peringkat tempatan lah. Di peringkat national tu is a different story altogether. Betul. Tapi di peringkat tempatan, because sometimes diorang ni bila diorang kat bawah, they don't have the info on apa yang inisiatif-inisiatif kerajaan yang ditawarkan. So kita mainkan peranan tu lah untuk membolehkan mereka mendapat akses kepada inisiatif-inisiatif kerajaan dan keduanya pula kita bagi extra touch untuk membolehkan mereka mendapat akses kepada
inisiatif-inisiatif tempatan di Parlimen Kapau khususnya. Okey, so penting sebenarnya untuk Muhammad untuk memberi fokus kerana di sini 105,000 pengundi di bawah usia 40-an. Ramai, cukup ramai. Dan kerana itulah mungkin UMNO meletakkan calon muda. Kerana di sini memang sangat ramai. 100,000 lebih pengundi bawah 40-an. Ya. Ramai, memang ramai. Jenuh nak cari diorang ni. Geng-geng motor, geng-geng e-sport, semua ada dalam ni. Pelbagai. So, sebagai akhir kalam untuk pengundi-pengundi di Parlimen Kapar, secara khasnya dan juga pengundi-pengundi Malaysia secara amnya, nasihat dan juga saranan untuk mereka turun mengundi pada 19 hari bulan ni dan jadi pengundi yang bijak. Silakan. 19 hari bulan ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah satu tarikh yang amat penting. Bukan sahaja di parlimen-parlimen anda, tapi di sentuk satu negara ini. Jadi, gunakanlah peluang ini untuk menggunakan hak anda sebaiknya. Hanya ada satu pilihan saja untuk anda semua, iaitu Barisan Nasional. Kerana Barisan Nasional lah satu-satunya parti yang boleh menjaminkan kestabilan dan kemakmuran untuk anda semua. Okey, jelas? Tuan-tuan, saya kira tentu sekali tumpuan akan diberikan di sini juga. Saya tadi pernah dapat sebut 6 parti dominan bertanding di sini. For sure, semua 6 parti mengharapkan sesuatu yang positif bagi mereka. Dan Muhammad mewakili UMNO dan juga BN tentu sekali ingin merampas kembali daripada PKR yang telah memegang selama 3 penggal. Apa tunggu? Segalanya di tangan anda semua, pengundi-pengundi di Kapar. 19 November, anda decide. Who will win? Lama orang putih korang ini. Okeylah, jumpa lagi tuan-tuan semua. Assalamualaikum. Terima kasih.